Tuan-tuan muslimin muslimat, ucap terima kasih pada Tuan Imam kita dua-dua yang mengimamkan solat maghrib kita ya, dan mengalu-alukan kedatangan kita semua ya, dalam ceramah Al-Hijrah pada malam ini ya. Yang pertama tuan-tuan, ini dah masuk tahun baru ya, 1445 ya. Tahun lepas maghrib, sebelum maghrib tadi 1444, 1444. Malam ni sudah masuk 1445 tahun baru. Ya, orang Arab biasa sebut kullu amin wa antum bi khair. Ya, jadi setiap kali masuk tahun baru ataupun merayakan sesuatu, kullu amin wa antum bi khair. Walaupun dia tidak sabit daripada hari Nabi, tapi ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Kita tengok para ulama pun ya, menggunakan perkataan yang sama, kullu amin wa antum bi khair. Ya, jadi setiap tahun, mudah-mudahan tahun baru semuanya akan jadi baik mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita menyebut tentang ma'al hijrah ataupun hijrah ni benda yang tidak asing bagi kita lah. Setiap tahun kita ada kuliah di Selamah berkaitan dengan ma'al hijrah ya. Jadi hijrah, ma'al hijrah mana bersama dengan hijrah. Jadi menariknya dalam Islam tuan-tuan ya. Tahun hijrah itu tidak diambil daripada tarikh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Berbeza dengan orang-orang Nasrani, orang Kristian ya. Tahun ataupun kalender Kristian kita panggil kalender Masihi ya, ataupun kalender miladi dipanggil ya. Mana sempena kelahiran Nabi Isa. Lahir Nabi Isa bermulalah tahun Masihi ya. Tetapi untuk Islam ya, untuk kita umat Islam, kita tidak menjadikan tarikh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai permulaan tahun hijrah tak. Ya. Jadi permulaan tahun hijrah dan dinamakan tahun hijrah kerana dimulai daripada hijratul Rasul ataupun hijratul Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ya, Makkah Al-Mukarramah ke Al-Madinah Al-Munawwarah ataupun dulu kita panggil Yasrib. Yasrib ni bandar lama lah tuan-tuan. Ya. Kalau kita tengok dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, ini disebut dalam kitab sejarah ya, Al-Madinah Al-Munawwarah, ada riwayat ya, bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam bawa ya, orang-orang Bani Israel untuk melakukan haji di mana tuan-tuan ya. Kalau kita buat haji umat Muhammad di Baitullahil Haram, bagi orang Yahudi Bani Israel, di mana mereka buat haji? Sama, haji tak ada tempat lain, haji memang di Baitullahil Haram. Maknanya umat-umat terdahulu pun ya, sejak daripada kita kata zaman Nabi Allah Ibrahim, hajinya semua ialah di Kaabah ya, di Baitullahil Haram. Jadi dalam perjalanan ya, Nabi Musa bawa jemaah ya, mereka alhamdulillah selamat mengerjakan haji. Dalam perjalanan pulang ke Mesir, mereka singgah di satu kawasan yang kita panggil Yasrib lah ya, yang penuh dengan pokok-pokok kurma ya. Maka tak ada pokok kurma tu, tak ada ladang sebab tak ada sumber air. Tapi Madinah dia ada banyak ya, underground water resources, ada banyak air dalam tanah tu. Sebab tu boleh kita tanam pokok ya, pokok kurma tu namanya sesuai dengan iklim dia, dengan suhu dia ya, di Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi dalam perjalanan balik Nabi Musa, mereka singgah di Al-Madinah dan Nabi Musa beritahu kepada Bani Israel bahawasanya inilah tempat akan lahirnya ataupun diutusnya ya, Nabi akhir zaman. Jadi Bani Israel pun bila dengar macam tu, mereka pun kata kalau begitu kita nak duduk di sini. Sebahagian Bani Israel duduk di Madinah. Nabi Musa balik ya, mereka lebih rela untuk menunggu Nabi akhir zaman berbanding dengan mengikut Nabi Musa pulang ke Mesir. Ini menunjukkan bahawasanya orang-orang Yahudi ya, telah mula tinggal di Madinah zaman Nabi Musa. Nabi Musa tu bila tuan-tuan? Nabi Musa ni hidup lebih kurang 1300 tahun sebelum Masihi ya. Kalau Nabi Isa satu Masihi, mula pada satu Masihi itu Nabi Isa. Antara Nabi Isa dan Nabi Musa 1300 tahun. Jadi kalau sekarang 2023 2000 tahun dah, campur dengan 1300 maknanya 3300 tahun, lebih daripada 3300 tahun ya. Orang Yahudi ini maknanya lebih dulu duduk di Al-Madinah berbanding dengan Nabi Muhammad dan para sahabat ya. Sebab itu dalam grand design orang Yahudi ini tuan-tuan,
antara tempat yang mereka hendak ialah antara dua sungai dia panggil. Ya, the land between two rivers dia panggil. Ya, maknanya apa tu? Dia al-ardu bainan nahrain dalam bahasa Arab kita panggil. Yang pertama di sebelah timur, di sebelah barat kita ada sungai Nil. Di sebelah timur kita ada sungai Euphrates, sungai Furat. Antara Furat di Iraq dengan sungai Nil di Mesir, tengah-tengah tu apa? Kita ada Mesir, ada Jordan, ya, negeri Syam pada masa itu, ya. Kita ada Arab Saudi, ada Yaman, ya, ada apa kita panggil, ya, ada Emirat, ada Qatar, ada Kuwait, ada Iraq. Maknanya ini semua negara-negara yang bagi orang-orang Yahudi ini milik mereka, tuan-tuan. Tak boleh dirampas oleh sesiapa pun. Sebab itu mereka bermati-matian nak ambil balik. Kerana itulah, ya, misi ataupun, ya, moto kehidupan mereka. Sebab itu kalau tengok bendera Israel, ya, ada dua jalur biru, ada biru atas, biru bawah. Biru atas tu sungai Nil, biru bawah tu sungai Furat. Di tengah-tengah adalah negara-negara yang berada di situ. Mesir antara itu kita sebut tadi, Jordan, Palestin, Lebanon, Syria, ya, apa lagi tuan-tuan, Arab Saudi, Yaman, Oman, Qatar, ya, Emirat Arab Bersatu, termasuklah Kuwait dan Iraq. Ini semua tempat yang nak dikuasai oleh mereka. Jadi ambil pada hadis yang apa kita panggil, yang kita sebut tadi, riwayat Imam At-Tirmizi, dan hadis ni kalau tidak sahih pun hasan, tuan-tuan. Mana kita boleh pakai, boleh pegang sebagai dalil, menunjukkan bahawasanya memang bumi Madinah ni bumi yang sudah menjadi, ya, harapan bagi orang-orang Bani Israel menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Ya, sebelum Nabi hijrah lagi mereka dah datang belum, menunjukkan kesungguhan mereka. Tetapi bila mereka tahu bahawasanya Nabi yang diutus itu bukan daripada kalangan Bani Israel, ya, di kalangan orang Arab, ya, mereka tak terima, mereka tak recognize, ya, mereka tak iktiraf. Sebab mereka hanya iktiraf kalau datang daripada bangsa mereka. Ya, sebab itu tuan-tuan, ya, dalam apa kita panggil, dalam pengajian bidang sosiologi, ya, istilahnya dipanggil ethnocentrism. Ethnocentrism maknanya menganggap bahawasanya bangsa dia saja yang baik, bangsa lain tak bagus, ya, bangsa lain tidak layak hidup. La yastahiqul hayah illa al-yahud, mereka kata, ya, tidak layak untuk hidup, tidak layak untuk jadi manusia duduk atas muka bumi melainkan Yahudi. Yang lain boleh bunuh, boleh bunuh, boleh ditindas, boleh dijadikan hamba dan sebagainya. Itu gambaran kalau Ustaz boleh menggunakan mukadimah kepada tuan-tuan. Jadi hijrah Nabi SAW, ya, pada tahun 1 hijrah. Kalau dari segi tahun, ya, 623 Masihi. Maknanya hijrah Nabi itu 623 tahun selepas Nabi Isa lahir. Nabi Isa dengan Musa tadi 1300 tahun. Nabi Isa, ya, dengan hijrah Nabi 623 tahun, lebih kurang kita kata 60 tahun. Maknanya Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa itu lebih kurang berapa tahun? Lebih kurang 2000 tahun, jauh panjang perjalanan ni. Okey, ya, kita pergi pada hijrah. Hijrah ni apa sebenarnya, tuan-tuan? Secara umum hijrah ni makna berpindah. Ya, maknanya al-intiqal, ya, min makanin ila makanin akhar, pindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Ya, macam para sahabat Nabi dulu hijrah daripada Mekah ke Madinah. Tetapi tuntutan untuk hijrah sudah tidak ada lagi. Ya, sebab itu dalam hadis yang sahih Nabi sebut, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah. Ya, atau kama qala Rasul. Ya, la hijrata ba'dal fathi, maknanya selepas pembukaan kota Mekah, Nabi dan para sahabat pergi ke Mekah, bebaskan Mekah daripada jahiliyah, ya, daripada musyrikin, daripada penyembahan berhala. Maka apa yang berlaku, dan yang berlaku ialah tidak ada lagi tuntutan hijrah. Kalau tuan-tuan apply, ya, atau pemohon untuk jadi penduduk Madinah, tak perlu, tuan-tuan. Kita pergi untuk umrah, untuk haji sudah, ya, tak payah jadi penduduk Madinah. Sebab apa? Sebab tak ada tuntutan lagi. Orang dulu kalau dia hijrah dapat title muhajir, kalau ramai muhajirin. Ya, sampai sekarang tak ada tuntutan, ya, tak ada tuntutan. Cukup kita hijrah dari segi pemikiran, hijrah dari segi cara hidup, hijrah dari segi ibadah. Ya, kita hijrah. Apa makna hijrah? Hijrah adalah meninggalkan satu tempat kepada tempat yang lain, daripada tempat yang tak baik kepada tempat yang baik. Ya, contoh disebut dalam hadis 40, kisah seorang lelaki yang membunuh. Ini hadis ni popular, ada dalam hadis 40. Dia bunuh 99 orang. Ya,
Ya, dan akhirnya dia bunuh 100 orang, tuan-tuan. 100 orang dibunuh. Macam tuan-tuan ada berapa ramai tuan-tuan bunuh kan? Macam Ustaz tak pernah bunuh mereka nyamuk kan? Yang maknanya kita tak pernah bunuh kan? Yang lelaki tadi disebut, ya, disebut dalam hadis yang sahih, ya, riwayat Imam An-Nawawi dalam hadis 40, dia bunuh 100 orang, tuan-tuan. Ya. Kemudian dia berjumpa dengan, pendek cerita, berjumpa dengan seorang alim. Dia bertanya kepada alim ni, dia kata, saya ni Pak Alim, Tok Alim, saya dah bunuh 100 orang. Ya, ada tak peluang untuk saya bertaubat? Ada tak peluang Allah terima taubat saya? Jadi orang alim tu kata, taubat ni terbuka pintunya sehingga nyawa seseorang sampai ke gharah, sampai ke halqum dia. Selagi nyawa belum sampai halqum, boleh taubat, tak ada masalah. Besar mana dosa kita, tuan-tuan? Bukan nak suruh buat dosa dah, tapi nak bagi tahu, kalau sudah terbuat dosa, terlibat, terpalit dengan dosa, kita, ya, kita ada peluang untuk bertaubat. Macam mana cara taubat? Kejap lagi kita bincang. Ya, jadi lelaki tadi pun berpindah. Dalam hadis, ya, riwayat Imam Nawawi dalam kitab hadis 40, lelaki itu pindah. Bila dalam perjalanan belum sampai ke tempat yang dituju, tuan-tuan, dia dah meninggal dunia. Dalam perjalanan meninggal. Ya. Bila dalam perjalanan meninggal, maka para malaikat berselisih pendapat. Kita nak masukkan lelaki ini dalam kategori ahli syurga ke ahli neraka? Pasal dia memang jahat, tetapi dia dah bertaubat. Ya. Tapi dia belum sampai ke tempat dia nak beribadah tadi. Dalam perjalanan macam mana? Maka, ya, Imam Nawawi sebut, Allah perintah para malaikat untuk ukur jarak dia. Dia dengan tempat yang lebih baik dekat ke, ataupun dia dengan tempat yang jahat tadi. Bila diukur, tuan-tuan, lebih dekat dengan yang baik, maka, ya, Allah perintahkan supaya namanya disenaraikan dalam ahli syurga. Maknanya hijrah itu penting. Ya. Para sahabat Nabi, ketika Nabi perintah hijrah, tuan-tuan, sebahagian yang sudah masuk Islam mereka tak hijrah. Ya, apa mereka buat, tuan-tuan? Ya, mereka kekal di Mekah kerana ada kepentingan. Ya, contoh Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ni kerjanya ceti, tuan-tuan. Ya, dia jadi ceti. Ya, dia ada company, tuan-tuan. Ya, register company. Ya, syarikat ceti antara yang terbesar di Mekah. Bila Nabi ajak, ya, nanti kemudian, ya, mula-mula dia tak masuk Islam lagi. Dia ditangkap dalam perang Badar. Tuan-tuan tahu kan, Sayyidina Abbas, pak saudara Nabi yang sayang dengan Nabi, pada tahun yang kedua hijrah, ya, setelah 2 tahun Nabi hijrah, beliau, ya, telah bersama-sama dengan Abu Jahal lawan Nabi dalam satu perang yang dipanggil perang Badar. Ya, Ghazwah Badar, ya, yang berlaku di satu tempat namanya Badar antara Mekah dengan Madinah. Jadi Sayyidina Abbas tak nak pergi, tetapi Abu Jahal kerah juga. Ya, orang Mekah kita nak kena lawan Muhammad. Sedangkan Sayyidina Abbas, dia sayang dengan Nabi, cuma dia tak masuk Islam lagi. Ya, tapi berat dia. Ya, tapi oleh kerana dikerah, maka pergi juga. Mana pun, tuan-tuan, kita kalau duduk dengan orang jahat, manakah kita pun akan jadi nakal juga. Ya, pengajaran yang pertama, kita kena duduk dengan geng-geng baik. Ya, sebab manusia di akhirat besok akan dibangkitkan ikut kumpulan yang dia bersama masa di dunia. Ya, almar'u, ya, man ahabba. Ya, apabila seseorang itu dibangkitkan di mahsyar, tuan-tuan, kita ni, tuan-tuan, bila Allah bangkitkan di mahsyar, kita dibangkitkan bersama dengan orang yang selalu kita bersama di masa dunia. Almar'u man ahabba. Ya. Jadi apabila kita nak kawan, cari kawan yang baik, yang boleh menegur kita, ya, yang boleh beri nasihat kepada kita. Kerana antara nikmat besar dalam dunia ni, tuan-tuan, kita ada kawan yang boleh tegur kita. Kita ada orang, ada sifu yang boleh tegur kita, tuan-tuan. Ya, itu satu nikmat yang sangat besar. Ya, jadi dengan kawan yang baik, dengan orang yang boleh memberi nasihat, ya, kita punya kehidupan akan jadi lebih baik. Contoh, tuan-tuan, ya, kawan kita tak kenal, kita semayang lepas pada semayang, kita semayang maghrib sebelah dia. Lepas pada solat maghrib, ya, kita pun zikir semua siap, kita pun nak semayang sunat. Sunat maghrib 2 rakaat. Ya, kita pun solat Allahu Akbar, angkat takbir. Kawan terima kata, kita tak kenal. First time jumpa, mungkin dia singgah datang masjid kita. Kita pun solat, ya, solat, baca Fatihah, rukuk, sujud, bangun balik baca Fatihah, rukuk, sujud. Ya, kawan tadi tak habis lagi solat. Ya, kita macam nak tegur dia. Ya, kita pasal apa kawan ni lama pula, apa ni solat? Aku dah habis dah, selesai. Walaupun rukuk dan sujud kita agak lama, tapi orang sebelah tak siap lagi. Selepas selesai, kita pun bagi tangan. Assalamualaikum tuan. Ya, apa ni, orang sini ke? Kita tanya. Kita tahu dah dia bukan orang sini, tak pernah jumpa. Ya, dia kata sebenarnya saya dalam perjalanan nak balik ke Gombak.
kebetulan lalu LDP tadi nampak ada masjid, saya bawa singgahan, dia kata. Jadi alhamdulillah ya, ahlan wa sahlan, welcome ya, datang lagi lah bila-bila masih datang. Kita pun tanya ya, orang tanya nama apa semua, alhamdulillah macam mesra ya. Jadi dia pun kata saya tak boleh lama ni, tak boleh lama sebab ada janji dengan kawan di Gombak. Tapi kalau saya boleh bagi sedikit input ya, dia kata boleh, tak ada hal. Tadi saya tengok Tuan Haji sembahyang maghrib, ba'da maghrib cepat sangat. Dia kata cepat, tak ada saya okey je. Maksud saya ya, maghrib ni ba'da maghrib, Tuan Haji dia kata riwayat Ibnu Majah ya, Nabi baca surah, dia kata ya, aku tak pernah dengar apa lah ya, hadisnya sahih ya, kalau tak sahih pun hasan. Nabi apabila baca Fatihah ba'da maghrib ya, tuan-tuan akan buat ba'da maghrib. Rakaat pertama baca Fatihah, lepas Fatihah baca Qul ya ayyuhal kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun tuan. Ya, sebab tu dia lambat sikit. Rakaat kedua lepas Fatihah baca Qul huwallahu ahad. Selama ni kita tak pernah baca tuan. Kita bukan tak tahu surah tu, semua kita hafal. Kita baca Qul huwallahu ahad, Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu masa qabliyah subuh kan. Qabliyah subuh. Pada maghrib kita tak tahu. Alhamdulillah tuan-tuan, ilmu baru. Ya, kawan tadi bagi tahu, kita pun kata Allahu akbar. Beruntung saya jumpa dengan Tuhan. Baru kali pertama jumpa. Kalau 10 kali jumpa, 10 ilmu dapat tuan. Ya, selama ni orang tak tegur kita pun. Tiba-tiba Allah hantar seorang lelaki yang singgah di masjid kita. Dia boleh singgah masjid lain, tapi dia singgah. Dia boleh sembahyang arena tuan. Arena lagi senang. Ya, tapi Allah tak kediakan dia datang ke masjid kita, sembahyang sebelah kita. Dia tengok kita sembahyang laju sangat, dia pun tegur. Rukuk sujud dah bagus dah. Tapi masa apa tak baca surah lepas Fatihah? Sebab kita tak tahu. Ya, jadi dia pun bagi tahu. Dia kata insya-Allah Tuan Haji mulai malam besok ni tahun hijrah ya. Lepas Fatihah rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun. Lepas Fatihah rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Dapat ilmu tuan. Itulah hijrah. Ya, hijrah sikit je. Orang yang berhijrah daripada ba'da maghrib tak baca surah kepada baca surah. Hijrah itu, hijrah tuan. Itu benda basic, benda kecil hijrah. Boleh faham tuan? Okey, boleh tuan? Okey, alhamdulillah dapat satu ilmu baru. Ya. Jadi mulai malam besok tuan, ba'da maghrib kena baca Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, rakaat kedua baca Qul huwallahu ahad. Sebiji macam qabliyah subuh. Hijrah itu. Kalau tuan-tuan dah dapat iman ustaz dah boleh balik dah tuan. Tuan-tuan dah hijrah kan? Ya. Baru satu poin, kita tengok poin lain tuan-tuan. Okey ya. Nak cerita tentang Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas tuan-tuan, dia bukan nak lawan Nabi dalam perang Badar, tetapi dia dikerah oleh Abu Jahal. Abu Jahal ni ketua turus angkatan tentera darat ya, kita panggil di orang Quraisy Mekah tu ketuanya Abu Jahal. Dia kerah lebih kurang 1000 orang ya. Macam mana Nabi tahu 1000 orang tuan-tuan? Dalam peristiwa Badar, kebetulan ada 2 orang lelaki Madinah pergi ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, mereka kebetulan bertembung dengan pasukan tentera Abu Jahal. Ya. Kemudian mereka bermalam beberapa malam dengan pasukan tentera itu. Ya. Dalam perjalanan dah sampai ke Badar, mereka teruskan perjalanan. Tentera musyrikin duduk di Badar. Ya. Jadi Nabi pun bertembung dengan mereka. Nabi tanya, ya, kamu berdua daripada mana? Dia kata kami daripada Mekah. Nabi kata ada bertembung tak dengan pasukan tentera musyrikin? Ya. Kata mereka ada. Ya. Nabi pun tanya soalan yang orang tu pun tak sangka. Ya. Nabi akan buat estimation. Apa tuan-tuan? Ya. Nabi kata sepanjang kamu bersama pasukan tentera Abu Jahal ni, ya, kamu tengok tak setiap hari berapa ekor unta mereka sembelih untuk makan? Ya. Ni nak tunjuk Nabi ni pandai matematik, pandai statistik. Ya. Nabi ni bukan hafal Quran je tuan-tuan, bukan hafal hadis saja. Dia bukan tahu fiqh, bukan tahu akidah saja, macam-macam benda tahu. Ya, ilmu dunia. Maka mereka kata setakat yang kami bersama dengan pasukan tentera ni, ada hari mereka sembelih 9 ekor. Ada hari mereka sembelih 10 ekor. Nabi buat estimation. Ya, pasal apa tuan? Sebab kalau unta tu besar-besar, 9 ekor cukup untuk memakan. Tapi kalau unta tu kecil sikit, kena 10 ekor. Secara umum di Mekah, berapa orang boleh makan kalau sembelih seekor unta? Seekor unta tuan, 100 orang boleh makan. Maknanya Nabi sudah tahu tak berapa jumlah tentera musyrikin. Nabi dah berniaga. Maknanya in between 900 ke
1000. Nampak tak tuan-tuan? Nabi tak payah tengok database, Nabi tak payah minta cyber trooper, ya, kita kata penetrate sistem apa kita panggil, ya, sistem apa ni, komputer, database pihak musyrik, tak perlu tuan-tuan. Estimation je tuan-tuan, 900 ke 1000. Ya, jadi Nabi dah tahu dah kekuatan tentera. Dalam perang antara 1000 orang musyrikin lebih kurang roughly dengan 313. Biasa tuan-tuan kata 313 kan. Sebenarnya dalam perang Badar register asal 313. Tetapi ketika perang 8 orang diberi excuse oleh Nabi tuan-tuan. Antaranya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman tak ada dalam perang Badar. Ya, kerana isterinya Ruqayyah sakit tenat. Maka dia kena jaga isteri dia. Ya, takkan dia nak pergi perang, Nabi bagi excuse. Nabi bagi excuse bukan sebab dia anak menantu Nabi, bukan. Tapi kerana memang sesiapa yang ada masalah, ya, ada isu mak dia sakit ke, ya, ataupun adik-adik dia sakit, Nabi bagi excuse. Jadi 8 orang ada dapat excuse, maknanya 313 tolak 8, 305. 305 tu yang pergi perang, tuan-tuan. Ya, jadi kalau tuan-tuan tanya berapa jumlah tentera Badar, asalnya 313, tapi akhirnya menjadi 305. 305 orang lawan dengan 1000 orang, tuan-tuan. Ini nak cerita hijrah ni, nak cerita hijrah, bukan cerita Badar, tapi ambil cerita Badar. Maka antara yang kena tangkap 70 musyrikin kena bunuh mati. Abu Jahal mati, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, sebut dah tuan-tuan, 70 orang mati. Ada 70 lagi kena tangkap, termasuk Sayyidina Abbas tadi. Ya, sebab itu Allah turunkan ayat, tuan-tuan, dalam banyak surah, antaranya dalam surah An-Nisa ada cerita, ya, bagaimana Allah kata, ya, apa ni, orang-orang yang Allah wafatkan, ya, alladzina tawaffahumul malaikah, orang-orang kumpulan yang diwafatkan oleh Allah dalam peristiwa Badar. Orang Islam ada tak mati dalam perang Badar. Ini bukan orang Islam dalam grup Nabi, ini orang Islam dalam grup musyrikin. Ada tuan-tuan yang kena tangkap pun ada. Mereka mati dalam keadaan mereka menzalimi diri, zalimina anfusihim. Ya, mereka dalam keadaan menzalimi diri mereka. Ketika dibangkitkan, ya, di mana tuan-tuan, ya, ketika disoal oleh para malaikat nanti, ya, sebagai kata dalam kubur lagi, sebagai kata di mahsyar besok, pasal apa kamu dah masuk Islam tak hijrah? Ya, pasal apa tak mau hijrah? Ya, pasal apa tak nak hijrah? Ya, maka mereka jawab, ya, mereka kata kami ini mustada'afina fil ardh. Kami orang lemah yang ditindas di Mekah. Sedangkan ramai orang daripada Mekah hijrah, Bilal bin Rabah hijrah. Antaranya kita kata, ya, para sahabat, ya, yang tidak ada kekuatan fizikal, alhamdulillah hijrah juga, tuan-tuan. Di kalangan hamba ada yang sudah dibebaskan hijrah. Pasal apa orang Islam yang sudah beriman, ya, menjadi Islam ini tak hijrah? Maka mereka disoal siasat, dan akhirnya di mana tempat mereka, tuan-tuan? Ya, wa ma'wahum jahannam, tempat mereka adalah neraka jahannam, tuan-tuan. Ya, jadi sayang, sebab itu dalam hidup ni hijrah sangat penting. Kita tak perlu lagi hijrah di Madinah. Ya, tuan-tuan boleh duduk di yang kita panggil di Damansara Utama ni, ataupun di Taman Tun ke, di mana pun, ya, dengan keadaan tuan-tuan yang ada sekarang. Tetapi tuan-tuan hijrahkan pemikiran, tuan-tuan hijrahkan ibadah, tuan-tuan hijrahkan ibadah kita, tuan-tuan. Ya, selama ni mungkin kita buat biasa-biasa, kita kena improve, tuan-tuan. Ya, itu penting hijrah, kerana hijrah, ya, akan menukar kita punya kedudukan status daripada biasa-biasa kepada luar biasa, tuan-tuan. Ya, sebab tuan-tuan tengok, ya, para sahabat berhijrah. Sahabat Nabi sebenarnya ada yang hijrah 2 kali. Ya, antaranya ialah siapa, tuan-tuan? Antaranya ialah macam Az-Zubair bin Al-Awwam, Ja'far bin Abi Thalib. Mereka 2 kali hijrah. Hijrah pertama ke negara Eritrea, dulu kita panggil Ethiopia. Ketika orang Islam ditindas di Mekah, mereka berhijrah ke sana. Ya. Kemudian mereka pulang bersama-sama Nabi hijrah ke Madinah pula. Nabi sekali je. Tapi para sahabat macam Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi, macam juga kita kata Az-Zubair bin Awwam, sepupu Nabi, semuanya hijrah 2 kali, dapat 2 kali pahala, tuan-tuan. Okey, kita masuk pada bulan Muharram kita, tuan-tuan. Ya. Mengapa Nabi hijrah pada bulan Safar? Tetapi ya, kalender Islam bermula daripada Muharram, kerana memang kalender Arab ni mula pada Muharram. Ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ya, Jamadal, apa kita panggil Jamadal bulan, ya, ataupun ya, orang Melayu panggil, ya, apa ni, Jamadil Awal, orang Arab panggil Jamadal bulan, beza sikit. Ya, tak apalah, tuan-tuan. Yang penting, ya, lebih kurang sama dah.
Jadi setiap bulan yang dinamakan oleh orang Arab ni, ia bukan Nabi Muhammad bagi nama tu kan. Yang bagi nama ni adalah orang Arab jahiliyah zaman ratusan tahun dulu. Ya, contoh Muharram. Kenapa dinamakan bulan Muharram? Kerana dia adalah bulan gencatan senjata. Ya, sebab itu dalam surah At-Taubah, tuan-tuan boleh tengok surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah sebut tuan-tuan. Inna iddatasyuhur, inna sesungguhnya iddatasyuhur, bilangan bulan ya inda Allah di sisi Allah, isna asyara syahran, ada 12 bulan. Bulan itu tuan ya, memang sejak bila ya, sejak fi kitabillah, pada ketetapan Allah ya. Yauma khalaqas samawati wal ardh, pada hari Allah cipta langit dan bumi, Allah dah buat bilangan bulan 12 ya. Beza dengan tahun Masihi. Tuan-tuan tahu tak tahun Masihi? Tuan-tuan boleh tengok kajian dibuat tahun Masihi. Tahun Masihi tuan-tuan asalnya bulan dia 10 saja, bukan 12 ya, ditambah 2 lagi tuan-tuan, nak cukupkan 12 ya, asalnya 10 saja ya, sebab 2 bulan lagi musim sejuk. Musim sejuk orang tak buat kerja. Bila tak buat kerja, duduk dalam rumah ya, dia berhibernasi je, maka mereka tak kira bulan tu sebab tak produktif. Tapi bila bilang balik, mereka tak boleh, kita kena masukkan juga. Itu jadi 12 bulan. Itu ada Januari, Februari, Mac, April tu. Asalnya 10 bulan je. Kemudian tambah 2 pada musim sejuk pada zaman tersebut. Ya. Zaman Islam sama tuan-tuan. Ya. Zaman Arab ni sama. Ketika dinamakan bulan Muharram kerana bulan gencatan senjata. Senjata-senjata tak boleh perang. Ya. Sebab itu dalam ayat tadi Allah kata sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah isna asyara syahran, 12 bulan. Fi kitabillah, pada ketetapan Allah ya. Yauma khalaqas samawati wal ardh, pada hari Allah mencipta langit dan bumi ya. Maknanya pada hari Allah cipta langit dan bumi dah ada 12 bulan ya. Minha arba'atun syuhur, arba'atun huruf, pada 12 bulan ada 12 bulan. Daripada 12 ni ada 4 yang kita panggil sebagai bulan Muharram ya. Bulan Muharram ada 4. Yang pertama bulan Zulkaidah, dah lepas dah. Bulan Zulhijjah baru lepas ya, semalam masih Zulhijjah, hari ni malam ni dah masuk bulan Muharram. Jadi Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, 3 bulan berturut-turut. Ini adalah bulan Muharram atau kita panggil bulan haram. Tak boleh perang, tak boleh tak boleh menumpahkan darah, tak boleh. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala buat musim haji pada bulan Muharram. Sebab itu tuan-tuan ya, bila jemaah haji Malaysia mula bertolak ke Mekah ya, ataupun ke Madinah pada bulan Zulkaidah ya, kalau orang dulu naik unta bulan Zulkaidah, sebulan perjalanan ya. Pada bulan Zulhijjah buat haji ya, kemudian mereka pulang daripada haji pada bulan Muharram. Jadi mereka selamat, tidak diganggu, tidak dibuka, tidak dikacau, tidak dipukul, tak dicederakan oleh lanun-lanun di tengah padang pasir itu. Banyak lanun, tapi lanun pun patuh pada undang-undang pada masa itu. Itu hebat tuan-tuan. Arab ni memang nakal, Arab ni memang bunyi ya. Tapi apabila sudah ada undang-undang, dia patuh. Tempat kita tak peduli tuan-tuan ya. Kadang-kadang kereta pun double park tuan-tuan ya. Hari Jumaat triple park tuan-tuan ya. Dah lah triple park ya. Dia baca surah Al-Kahfi lama-lama tuan-tuan. Orang nak pergi kerja, maknanya kita tak patuh pada peraturan ya. Maknanya lain kuning patutnya tak boleh bagi. Hari Jumaat tak apalah ya. Pihak berkuasa pun pandang sebelah mata je lah ya. Dia tengok pun dia nak sambang, dia kata tak apa, saya bayar Jumaat ya. Tapi lepas tu tuan-tuan, dia duduk lama-lama pula, memang nak kena saman. Maknanya orang Arab ni tuan-tuan, walaupun mereka ni mencuri, merompak, membunuh, tapi pada 3 bulan ni, Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram, mereka gencat senjata. Sebab itu Allah buat musim haji pada 3 bulan ni tuan-tuan ya. Bulan haji, bulan Zulkaidah, Zulhijjah, tapi bulan Muharram, bulan mereka pulang selamat, tak ada masalah. Kemudian nak tunggu Zulkaidah, Zulhijjah dengan Muharram lama sangat. Jadi Allah buat ya, kalau orang Arab dulu dia buat satu lagi bulan Muharram, bulan Rajab ya. Sebab itu tuan-tuan, kalau orang tanya kita ya, pasal apa ibadah pada 4 bulan ni Allah ganda pahala? Kerana ayat tadi tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan puasa sunat pada bulan Zulkaidah, pada bulan Zulhijjah, pada bulan Muharram dan pada bulan Rajab, pahalanya lebih besar daripada bulan-bulan lain ya. Tak boleh lawan bulan Ramadan lah. Bulan Ramadan memang lagi utama lah kan ya. Sebab kita buat puasa pada bulan Ramadan, puasa wajib
Di luar bulan Ramadan puasa sunat, ya, tetapi pahalanya lagi besar. Tuan-tuan puasa Syakban silakan, tak ada masalah. Tapi puasa Rejab lagi besar pahala daripada puasa Syakban. Sebab Syakban bukan bulan Muharram. Ya, kat mana ayat kita ni? Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12. Ya, ketetapan daripada Allah, ya, pada hari ketika mana Allah mencipta langit dan bumi. Jadi Allah sebut begitu dalam Quran ayat 36, ya, surah Taubah. Kemudian boleh Allah kata, ya. Jadi Allah sebut lagi daripada 12 bulan itu ada arba'atul hurum, ada 4 bulan, ya, haram, ada 4 bulan tuan. Ya, inilah apa? Zalika dinul qayyim, inilah agama yang lurus. Maka Allah kata fala tazlimu anfusakum, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu zalim, buat zalim pada diri kamu pada 4 bulan ini. Abdullah bin Abbas, ya, yang mensyarahkan, ya, ataupun yang mentafsirkan ayat tadi tuan-tuan, ya, ayat dipanjang lagi ila akhir ayat, ya, kita baca sampai fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kamu buat zalim pada diri kamu. Kerana apa? Kerana buat zalim pada 4 bulan Muharram ni dosanya diganda. Kalau kata Ibn Abbas, kalau dosa diganda masa kita buat benda jahat pada 4 bulan ni, maka kalau kita buat ibadah-ibadah lain, sunat apa contoh, ya, kita ziarah orang sakit, ya, kita apa kita panggil, meraihkan anak yatim, kita apa kita panggil, kita sambung silaturahim, kita puasa sunat, ya, kita sedekah, kita bayar zakat atau apa saja tuan-tuan, pahalanya akan diganda. Kerana apa? Kerana 4 bulan Muharram ini kalau buat dosa diganda, buat pahala diganda juga. Sebab itu pada bulan-bulan ini tuan-tuan disunatkan puasa, contoh dia. Ya, tak payah puasa tiap hari, tak payah tuan. Ya, pilih-pilih saja. Contoh kita kata kalau bulan Zulhijjah, ya, pada bulan 4, ya, kita mula puasa 1 Zulhijjah sampai 9. 9 itu kemuncak. Dia panggil hari apa tuan-tuan? 9 Zulhijjah. Hari apa tahun lepas? Tahun lepas. Hari apa tu? 9 Zulhijjah hari apa? 9 Zulhijjah hari Arafah, hari Arafah, 9 Zulhijjah. Ya. Kalau pada bulan Muharram ni kita ada hari Ashura. Ashura pada 10, ya, 10 hari bulan. Jangan lupa tuan-tuan, masuk dalam kalender tuan-tuan. Hari Jumaat, ya, minggu depan. Hari Jumaat, ya, Jumaat minggu depan kita ada puasa Ashura. Ya, puasa ni esok, ya, esok hari Rabu kan, Rabu malam ni lah, ni Rabu dah 1 Muharram. Jadi kita akan jumpa pada Jumaat minggu depan 10 Muharram, sunat puasa tuan-tuan. Malam puasa, ya, pada bulan Muharram ni apa tuan-tuan, ya, diganda pahala betul. Sebab apa? Sebab bulan-bulan Muharram disebut sebagai, ni bulan Muharram ni disebut Syahrullah. Ya, Syahrullah tu maknanya bulan Muharram. Ya, sebab itu afdalus siyam ba'da Ramadan, ya, paling utama puasa selepas Ramadan ialah pada bila tuan-tuan? Pada Syahrul Muharram. Ya, wa Syahrullah, kata Nabi, kama qala Rasul. Ya, Nabi sebut puasa sunat yang paling utama, ya, selepas Ramadan lah, sebab Ramadan puasa wajib. Jadi puasa sunat yang paling utama bila? Puasa pada bulan Muharram, kerana itulah Syahrullah, bulan Allah. Tuan-tuan, dalam Islam ni kalau digandingkan seluruh perkataan dengan Allah, dia akan jadi yang terbaik. Contoh kitab, ya, kitab Allah, kitab Allah, Al-Quran terbaik banding dengan kitab-kitab lain. Bila kita sebut Baitullah, rumah Allah, walaupun ada Masjid Nabawi di Madinah, walaupun ada Masjid Quba, walaupun ada Masjid Al-Aqsa di Palestin, tapi tak boleh lawan Baitullahil Haram. Solat di situ, ya, lebih baik daripada 100,000 kali ganda. Ya, kalau di Madinah hanya lebih pada 1000, ya, tapi kalau di Al-Masjidil Haram di Mekah lebih khairun min, ya, lebih daripada 100,000 kali ganda tuan-tuan. Ya, jadi maknanya nak bagi tahu bahawasanya bila dikait dengan Allah tu, kalau bulan Allah itu antara bulan yang terbaik selepas Ramadan. Walaupun ada bulan Zulhijjah, ya, kelebihan Zulhijjah pada 10 hari pertama. Pada 10 hari pertama 1, 2, 3, 4, 5, ya, kemuncaknya ialah hari yang ke-9, ya, puasa hari Arafah, di mana kebanyakan manusia diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika mereka wukuf. Kita juga diampun dosa kerana apa? Kerana kita puasa sunat hari Arafah, dan 10 hari bulan kita berkorban. Ini 10 hari yang terbaik tuan-tuan. Ya, tetapi bulan Muharram sepanjang bulan Muharram, ya, dan kemuncak ialah pada 10 hari Ashura, ya, seperti mana dalam hadis, ya,
riwayat Muslim Nabi kata apa? Ya, saum ya yaumi Asyura, puasa pada hari Asyura. Ini hadisnya ada dalam kitab Bulughul Maram. Ya, saum yaumi Asyura, puasa pada hari Asyura. Ahtasibu Allah, aku harap sangat pada Allah Subhanahu wa taala. Ayyukaffira as-sana qablahu. Allah hapuskan dosa setahun yang lalu. Maknanya kalau kita puasa 10, maknanya mulai 9 semalam sampailah setahun, Allah hapuskan dosa. Bukan ampun tuan-tuan ya. Tuan-tuan kalau baca Quran, tuan-tuan kena tengok perkataan ampun dosa dan hapus dosa. Kalau ampun dosa, yaghfiru dzunub, itu dosa besar. Tapi kalau yukaffir apa al-khataya atau yukaffir ya al-khati'ah, itu merujuk kepada tuan-tuan. Sayiat itu merujuk kepada dosa kecil. Sebab itu kita doa, Allahumma ighfir lana dzunubana. Kita doa, Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami. Ya, kemudian apa lagi? Ya, Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunkan dosa kami. Wa kaffir anna sayyi'atina, ada tambah tuan-tuan. Ya Allah ampunkan dosa-dosa besar kami dan hapuskan dosa-dosa kecil kami. Maknanya puasa hari Asyura, hari ke-10 nanti tuan-tuan, Jumaat minggu depan. Ya, dan tuan-tuan jangan puasa 10 je. Tuan-tuan kena juga puasa 9. Kerana ketika Nabi sampai di Madinah, ketika Nabi sampai di Madinah, Nabi ajak para sahabat untuk puasa hari ke-10. Nabi tak tahu cerita lagi dekat Madinah ni. Pasal maklumat Nabi daripada wahyu. Allah tak tolongkan cerita lagi bahawasanya orang Yahudi juga puasa pada hari 10. Nabi tak tahu. Nabi hanya tahu setelah Allah datangkan wahyu. Sama ada melalui Jibril secara langsung ataupun Allah masukkan dalam hati dada Nabi itu. Apa yang berlaku? Yang berlaku ialah orang Madinah, para sahabat Ansar, mereka beritahu kepada Nabi, kata ya Rasulullah, orang Yahudi pun puasa pada hari ke-10. Jadi bila Nabi dengar, Nabi pun tanya, pasal apa? Pasal apa mereka puasa pada hari ke-10? Kerana kata mereka, hari Asyura, hari Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan daripada Firaun. Firaun anak angkat abang angkat Nabi Musa, merintah nama dia. Selamat juga. Jadi oleh kerana Nabi Musa dan Bani Israel bersyukur, mereka puasa pada 10 hari apa di Muharram, pada hari Asyura tadi. Nabi kata anak aku minkum, aku lebih layak daripada kamu orang-orang Yahudi. Nabi Musa alaihissalam. Maknanya kalau banding Nabi Muhammad dengan Bani Israel, Nabi Muhammad kata aku lebih layak untuk lebih berhak terhadap Musa berbanding dengan kamu. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya kalau Bani Israel puasa 10, Yahudi puasa 10, kita kena puasa beza dengan mereka. Kita puasa 9 dan 10, kita bagi laluan azan, insyaAllah kita sambung selepas ini tuan-tuan. Ada satu perkara tuan-tuan, mungkin tuan-tuan dah pernah dengar, bila azan kita jawab, sebaik saja habis azan kita selawat dulu, Allahumma salli ala Muhammad, paling kurang. Kemudian baru kata Allahumma rabbah hadhihi da'wati. Hijrah tuan-tuan, daripada tak baca selawat sebelum doa dengan membaca selawat. Khusus ketika kita mendengar azan, lapis azan, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kemudian sambung dengan Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammah. Ada riwayat yang paling kurang pun hasan tuan-tuan, boleh kita pegang. Jadi cerita tentang Nabi sampai di Madinah tuan-tuan. Jadi ketika Nabi sampai di Madinah, ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari, disebut bahawasanya ketika Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal Madinah, ketika Nabi sampai di Madinah, wajadahu, Nabi mendapati mereka, yakni orang-orang Yahudi, yasumuna yauman, mereka puasa pada satu hari, pada hari yang ke-10, yakni yaumi Asyura. Faqalu, maka mereka pun kata, ini adalah hari yang besar. Hadza yaumun azim wa huwa yaumun najjallahu fihi Musa. Jadi Bani Israel kata, sebahagian riwayat menyebut, ada sahabat yang beritahu, ya Rasulullah, ini hari Musa diselamatkan daripada kekejaman Firaun. Kemudian apa? Kemudian aku pun kata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya orang yang lebih layak terhadap Musa adalah kami. Maka fasawmahu, Nabi pun berpuasa, wa amara bisiyamihi, dan Nabi pun perintah pada sahabat untuk berpuasa.
dalam riwayat lain disebut hatta kanak-kanak pun ya atfaluhum, kanak-kanak di kalangan para sahabat, anak-anak para sahabat pun ya digalakkan untuk berpuasa pada hari yang ke-10. Mana kalau kita tak puasa sayanglah tuan-tuan ya. Jadi ada begitu banyak dalam kitab Lataif ya, Al-Ma'arif atau Al-Ma'rifah disebut cerita ya beberapa orang masyayikh ya, guru-guru tuan-tuan. Mereka ni antara benda yang mereka buat bagi makan semut. Ya, tak ada kerja lah kita kata ya, ini orang baik. Kita jangan kata ya, tak ada kerja lain ke bagi makan semut pula. Ya, jadi mereka selalu bagi roti-roti kecil-kecil itu ya, sambil-sambil ya, tengok macam mana ya semua untuk jalan, ya tengok tak ada makanan, ambil roti pecah-pecah kan bagi makan ya. Tetapi pada hari Asyura ketika mereka memberi makan kepada semut tak sentuh tuan-tuan ya. Tapi ini bukan hadis tuan-tuan ya, ini pengalaman ya sebahagian para ulama, guru-guru kita apabila ya mereka berada pada hari Asyura. Jadi kita dengar tadi Nabi sebut anak-anak para sahabat berpuasa, kita lebih-lebih lagi. Cuma kerana orang-orang Yahudi puasa pada hari 10, kita sebagai Muslim kena mukhalafah, kena berbeza dengan mereka. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis yang lain, khaliful yahuda wan nasara, berbezalah kamu di dalam kehidupan kamu termasuk dalam ibadah dengan orang-orang Yahudi ya, dan Nasrani. Maknanya kalau orang Yahudi puasa hari 10, kita puasa, tetapi kita bezakan sikit dengan cara tambah satu hari pada hari yang ke-9, dipanggil hari Tasu'a. Jadi tuan-tuan kena masukkan dalam kalender tuan-tuan ya, insyaAllah kita puasa paling kurang pun pada 9, maknanya hari Khamis minggu depan. Hari Khamis itu memang sunat puasa dah, jatuh pula hari Tasu'a hari 9, puasa juga pada hari ke-10 kerana Nabi sebut tuan-tuan ya, idza ja'a al-amr mukhbir, ketika masuk tahun depan ya, Nabi kata apa tuan-tuan, insyaAllah ya pasti apa Nabi kata, sumtu ataupun sunnah al-yawm at-tasi', kami akan puasa pada hari yang ke-9 ya. Tetapi Allah takdirkan sebelum masuk tahun depan Nabi telah diwafatkan ya. Jadi bila Nabi diwafatkan, Nabi tak sempat nak puasa hari 9, tapi Nabi berazam. Sebab tu ya, Imam Syafi'i sebut apa-apa saja keinginan yang Nabi nak buat tapi Nabi tak sempat buat, tapi Nabi sudah berazam nak buat, maka itu dipanggil sunnah hamdiyah. Sunnah hamdiyah tuan-tuan boleh catat. Sunnah hamdiyah apa dia? Sunnah yang dibuat ya kerana Nabi pernah menyebut baginda berazam untuk buat. Sebab itu tadi datang tahun depan Nabi kata, setelah Nabi dengar ya Bani Israel Yahudi di Madinah mempuasa hari ke-10, Nabi kata datang tahun depan ya al-amul mukhbir, apa jadi insya-Allah ya dengan izin Allah, apa dia sunnah al-yawm at-tasi', kami akan puasa pada hari yang ke-9. Tapi tak sampai kerja Nabi. Al-Imam Syafi'i kata oleh kerana Nabi pernah berazam untuk melakukannya, cuma tak sempat kerana Nabi wafat, maka kita sebagai umatnya kena buat ya. Dia termasuk sunnah yang hamiyah yang Nabi berkeinginan untuk buat tapi tak sempat, so kita kena buat tuan-tuan. Jadi puasa 9 dan puasa 10. Hari-hari lain kita serah tuan-tuan ya. Tetapi kita tengok ya, orang tanya pada Aisyah ya Aisyah, macam mana Nabi puasa Ramadan penuh, ada tak bulan lain Nabi puasa penuh? Aisyah kata aku tak pernah tengok. Mara'aitu Nabi SAW yasumu ya syahran kamilan, aku tak pernah tengok Nabi puasa sebulan penuh illa Ramadan, mulai ke Ramadan. Dan Nabi paling banyak puasa bulan apa? Bulan Syaban. Ini jadi isu tu kan ya. Tadi kita sebut bulan Syaban bukan bulan Muharram. Muharram 4 kan, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, tengah-tengah Rajab, jangan lupa ya. Jadi bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Zulkaidah bulan 11, Zulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1. Ada satu lagi tengah-tengah tu, bulan Rajab, bulan ke-7. Ini 4 bulan Muharram. Jangan buat zalim, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kamu buat zalim pada diri kamu pada 4 bulan ni. Kerana buat zalim pada 4 bulan ni dosanya diganda. Demikian juga kata Abdullah bin Abbas, tokoh tafsir besar tuan-tuan, kalau buat dosa tambah ganda dosanya, kalau buat pahala, buat ibadah diganda juga pahalanya. Jadi maknanya kita kena ambil peluang lah ya. Tuan-tuan nak mula puasa besok silakan ya. Al-Imam Al-Qurtubi ada sebut ya, bulan Muharram adalah bulan terbaik kerana dia dipanggil Syahrullah, bulan Allah ya. Yang kita kena ambil peluang lah tuan-tuan ya, Isnin Khamis puasa paling kurang 9 dan 10
Ya, bagi orang yang tak boleh puasa pada 9, contoh orang perempuan, ya, dia uzur hari 9 tak boleh puasa, 10 dia puasa, ya, afdalnya tuan-tuan dia ganding dengan 11. Ya, tapi macam tadi kan, kalau 9 boleh, 9 dan 10. Kalau 9 tak boleh, 10 dan 11. Orang tu sakit, demam contoh, tak boleh puasa, maka puasa 10 dan 11. Untuk mukhalafah, membezakan antara ibadah kita umat Islam dengan ibadah orang-orang Yahudi, tuan-tuan. Ya. Kalau orang tanya kita antara hari Arafah dengan hari Asyura mana lebih baik, jawapannya hari Arafah. Ya, sebab orang wukuf, ya, dan Allah ampunkan, ya, dosa umat Islam. Ya, orang yang berwukuf memang Allah ampun dosa. Bagi orang yang berpuasa pun dapat juga. Hari Asyura dapat. Ya, sebab tu Nabi sebut dalam hadis yang sahih, ya, saum yaumi Asyura, puasa pada hari Asyura, ahtasibu Allah. Aku harap sangat Allah Subhanahu wa taala ayukaffira hasanah qablahu. Allah ya hapuskan dosa-dosa. Maknanya tuan-tuan, dosa kecil tadi kita dah sebutkan, kalau ampun dosa besar, kalau hapus dosa kecil. Jadi yang hari Asyura ni tuan-tuan, dosa besar dan dosa kecil. Dosa kecil, dosa besar kena taubat, kena istighfar. Ya, dosa-dosa besar ni tuan-tuan. Dosa besar ni contohnya ialah dosa judi. Kita kata saya tak pernah main judi Ustaz, jangan tuan-tuan. Ya, kejap lagi habis kuliah tuan-tuan pergi makan kedai mamak. Ya, tuan-tuan duduk dengan kawan berdua, sama-sama pergi masjid tuan-tuan. Tengok bola, tengok Johor JDT lawan Kuala Lumpur contohlah. Ya, tuan-tuan peminat Kuala Lumpur, kawan tu orang Johor JDT. Ya, dia kata macam inilah, ya. Haji dia kata, kalau JDT menang malam ni, ya, kalau JDT menang, Haji belanja saya. Tapi kalau Kuala Lumpur menang, ya, saya belanja lagi. Ya. Itu apa nama dia tuan-tuan? Judi tuan-tuan. Sebab dia ada elemen apa? Dia ada elemen pertaruhan. Elemen pertaruhan tak boleh tuan-tuan, minta maaf. Ya. Beza dengan cabutan bertuah. Masjid buat hari terbuka, kemudian semua jamaah datang dapat kupon satu. Tuan-tuan tak ada bayar apa-apa pun. Ya, ini masjid sponsor. Kemudian kalau nombor tuan-tuan dipanggil, naik nombor tuan-tuan, dapat hadiah kipas angin lah, air conditioner lah apa tuan-tuan. Itu boleh tak? Tak ada masalah, itu boleh. Kerana itu tak ada elemen pertaruhan. Ya, pihak masjid tuan-tuan nak buat fundraising untuk tamu masjid contoh, ya, buat derma. Ya, maka tuan-tuan pun buat pertandingan. Apa contohnya? Pertandingan golf contoh. Ya, siapa nak masuk bayar RM500. Ya, RM500. Satu pada RM500. Kemudian tuan-tuan pemain pertandingan tu, ya, duit RM500 yang tuan-tuan kumpul sebagai yuran penyertaan, tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan beli hadiah. Beli hadiah tak boleh tuan-tuan. Ya, kalau buat makan boleh. Ya, semua orang boleh makan. Beli baju t-shirt untuk peserta boleh. Ya, beli hadiah sagu hati semua dapat boleh. Tapi beli untuk pemenang, tak boleh tuan-tuan. Kalau nak pemenang, tuan-tuan kena minta pihak ketiga bagi. Siapa dia contoh? Ya, pihak apa kita panggil HSBC Islamik contoh, ya, ataupun RSB Islamik, Maybank Islamik, ataupun Wakil Rakyat, Adun dan sebagainya, itu boleh tuan-tuan. Beli hadiah dipertandingkan, itu ada elemen pertaruhan. Tapi kalau beli makan, semua orang boleh makan, tak ada hal. Ya, macam kita kata, apa kita panggil, ya, macam tadi lah, semua peserta dapat baju t-shirt, ya, dapat pakaian seragam, itu tak apa, semua orang boleh pakai. Tapi saya pakai saya double XL, tak ada hal. Tapi boleh pakai, ya, sesuai dengan pakaian kita. Kalau kita jenis badan kecil, takkan nak pakai double XL. Ya, sesuai lah. Ada tak elemen pertaruhan? Tak ada. Tapi kalau beli hadiah ada tuan-tuan. Itu contoh judi. Judi dosa besar tuan-tuan. Ya, kalau tuan-tuan dah buat selama ni mudah saja. Ya, Abu Bakar pada satu hari datang jumpa Nabi. Ya, Abu Bakar kata, ya Rasulullah, nak tanya pasal apa tuan-tuan? Pasal dosa besar. Ya, Nabi kata dalam hadis yang saya riwayat Imam Ahmad, apa Nabi kata? Nabi kata, ma min abdin, mana-mana hamba Allah yuznibu zamban, yang buat dosa besar. Mana kita tuan-tuan? Kalau kita buat dosa besar, apa kita buat? Terbuatnya dosa besar, bukan sengaja, terbuat dosa besar, terlibat. Macam tadilah, ya Allah, ya, saya malam tadi ada betting lah Ustaz. Betting tu tak boleh tuan-tuan. Itu judi tu, walaupun ya bukan apa ni Magnum, ya bukan nombor ekor, bukan. Ya, tapi itu judi. Benda basic, senang je tuan-tuan. Kalau JDT menang, aku belanja kau. Kalau Lumpur menang, kau belanja aku. Tak boleh tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan nak belanja kau, belanja lah. Sebenarnya JDT menang, saya nak belanja semua
tempat tu lain, itu tak ada elemen banting. Tuan-tuan, dia punya apa, pembeza tu tuan-tuan, antara halal dan haram tu nipis sangat tuan-tuan. Ya, sama ada kita belanja kawan ke ataupun kita banting. Kalau ada elemen banting, ada elemen apa kita panggil pertaruhan, tak boleh tuan-tuan. Ya, beza dengan tuan-tuan masuk tender lain. Ya, sebab tu ada deposit tuan-tuan. Deposit tu tak ada hal. Ya, dan deposit tu akan dipulangkan kalau kita tak berjaya. Ya, itu tak ada elemen pertaruhan, tak ada. Ya, sebab kita tak bertanding dari segi berlawan bola ke apa semua sebagainya tuan-tuan. Itu ikut kita punya offer. Dan ada satu jawatankuasa yang memilih. Ya, itu tidak ada masalah, tuan-tuan boleh masuk tender. Ya, begitu juga pilihan raya. Ya, itu deposit. Ya, cuma tuan-tuan boleh hilang wang deposit kalau undi tuan-tuan sikit sangat. Itu ada. Ya, tapi dia bukan elemen pertaruhan, dia bukan tuan-tuan. Ya, jadi tuan-tuan kena bezakan. Bendanya kecil je. Perbezaan antara halal dan haram, antara hak dan batil, itu saja tuan-tuan. Balik pada cerita Abu Bakar membantu Nabi kata, "Mamin abdin, mana-mana hamba yuzni zamban, yang buat dosa besar maksudnya. Ya, maka dia buat apa tuan-tuan? Fayum sinu at-tuhur." Bila kita buat dosa besar ni tuan-tuan, cepat-cepat ambil wudu. Cepat-cepat ambil wudu. Macam wudu solat juga sama tuan-tuan. Ya, summa yaqumu fayusalli raka'atain. Orang yang buat dosa besar jangan tunggu malam, jangan tunggu siang tuan-tuan. Bila-bila masa saja. Tapi pastikan bukan lepas asar, waktu dilarang lah. Lepas asar, lepas subuh janganlah. Ya, waktu lain. Ya, maka ambil wudu elok. Summa yaqumu, kemudian dia bangun, fayusalli raka'atain, solat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, kemudian istighfar pada Allah. Nabi kata apa tuan-tuan? Ya, illa ghafarallahu lahu, melainkan Allah ampunkan dosanya. Maknanya dosa besar dia tak boleh dihapuskan dengan puasa Asyura, puasa Arafah, tak boleh tuan-tuan. Ya, yang boleh mengampunkan dosa besar, taubat, istighfar. Ya, mudahnya tuan-tuan buat dosa. Tapi jangan tuan-tuan ada cara maka tuan-tuan pun terlibat, jangan. Ni kalau kita buat dosa, ambil wudu segera, kemudian bangun solat 2 rakaat, kemudian istighfar, melainkan Allah ampunkan dosa, insya-Allah tuan-tuan. Ya, Allah ampun dosa. Tapi dosa kecil ni banyak kita buat. Macam mana nak ampun dosa kecil? Mudah je tuan-tuan. Dosa kecil boleh diampun dengan sembahyang fardu, terutamanya berjamaah. Sembahyang fardu ni tuan-tuan, hapus dosa. Ya. Antara zuhur dengan asar, asar dengan maghrib. Tadi kita dah sembahyang maghrib berjamaah, selesai. Ya. Sembahyang isyak pula. In between maghrib dengan isyak, kalau buat dosa kecil, ya, sembahyang isyak Allah hapus dosa. Yukaffir, ya, Allah hapuskan sayyiatikum, yang dosa kamu. Tetapi ada syarat tuan-tuan. Ya. Walaupun antara sembahyang fardu dengan sembahyang fardu yang Allah boleh hapus dosa, antara Ramadan dengan Ramadan Allah hapus dosa, antara Jumaat dengan Jumaat Allah hapus dosa, antara umrah dengan umrah Allah hapus dosa. Tetapi ada syarat. Ya, apa syaratnya? Ya, ma'lam yu'ti khati'atan ataupun kabiratan, selama mana kamu tidak melakukan dosa besar. Dosa besar kalau kita buat, dosa kecil pun tak boleh hapus. Tuan-tuan, kalau kita puasa hari Asyura, kita dah puasa Arafah pada 9 Zulhijjah bulan lepas. Ya. Kemudian kita nak puasa pula hari Asyura pada 10 hari bulan ni tuan-tuan. In between tu ada tak dosa besar kita buat? Tak ada. Kalau tak ada dosa besar, semua dosa kecil tuan-tuan Allah hapuskan. Jangan bimbang tuan-tuan, senang dosa kecil. Ya, dihapuskan. Ya. Kerana kita tidak selang-selikan dia dengan dosa besar. Ya, Ustaz menutup perbincangan kita pada malam ini tuan-tuan dengan ayat 31 surah An-Nisa. Nanti tuan-tuan boleh tengok surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 31. Ya, surah yang keempat, surah An-Nisa, ayat 31. Ini antara ayat yang bila turun, kata Al-Hafiz Ibn Katsir, Abdullah bin Mas'ud antara orang yang paling gembira tuan-tuan. Dalam surah An-Nisa, ya, ada 5 ayat. Bila turun, Abdullah bin Mas'ud paling gembira. Ustaz baca satu je ayat tuan-tuan. 4 lagi itu boleh hal lain lah tuan-tuan. Ya, tak boleh nak habis malam ni. Ya, apa ayat ni tuan-tuan? Ayat 31. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Ya, ma tunhauna anhu. Apabila kamu intajtanibu, kalau kamu jauhi kaba'ira, dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, apa yang kamu dicegah daripada melakukannya. Apa Allah janji? Allah janji itu bukan aku janji. Ya, Allah janji. Nukaffir ankum sayyiatikum, pasti
kami akan hapuskan dosa-dosa kecil kamu. Jadi maknanya puasa Arafah ke, puasa Asyura ke, umrah ke, sembahyang fardu ke, semua dosa kecil boleh dihapuskan. Bila dosa kecil dihapuskan, apa berlaku tuan-tuan? Apa yang pertama, nukafir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karimah. Pasti kami akan masukkan kamu ke dalam tempat kembali yang karim, yang mulia, syurga tuan-tuan. Jadi sifir ini senang je tuan-tuan. Buat dosa kecil Allah boleh hapuskan dengan mudah. Tapi syarat dia jangan buat dosa besar. Jauhi dosa besar, dosa kecil Allah hapuskan, senang tuan-tuan. Tapi macam tadi lah, janganlah tuan-tuan suka-suka nak buat dosa. Bukan, tapi kalau terbuat, ada package, ada cara, ada dia punya tools dia, instrumen dia untuk hapuskan dosa. Dengan cara macam tadilah, puasa hari-hari yang utama dia tuan-tuan. Semua dosa-dosa kecil kita Allah hapus dengan syarat malam yu'ti kabiratan, tidak dilakukan dosa besar. Selesai tuan-tuan. Buat dosa besar, apa buat? Kita ambil wuduk segera, bangun solat 2 rakaat, istighfar, minta ampun kepada Allah. Tidak ada yang memisahkan kita dengan Allah melainkan Allah berdosa. Selesai. Maknanya dalam Islam ni banyak package Allah bagi untuk memastikan kita ni habis dosa kecil tuan-tuan. Al-Imam Nawawi sebut tuan-tuan, ketika seseorang itu dosa kecil tak ada aja bu, seorang tu bila dia puasa sunat habis dosa kecil, katalah dosa kecil dah habis, apa Allah buat tuan-tuan? Allah akan ringankan dosa besar ni. Maknanya dosa dia tuan-tuan, dia boleh diubah status dia. Imam Nawawi sebut, bukan saya tuan-tuan, saya sampaikan saja. Bila dosa kecil kita hapus, habis dosa kecil, yang tinggal dosa besar. Dia puasa hari Asyura, puasa hari Arafah, maka Allah akan ringankan kategori dosa besar itu, diringankan dosa besar tuan-tuan, bukan dosa besar lagi. Kalau dosa kecil hapus, dosa besar pun hapus, apa lagi tuan-tuan? Allah angkat darjat tuan-tuan, Allah angkat darjat kita. Ustaz baca hadis yang terakhir sebelum saya tamat tuan-tuan. Apa ceritanya? Kisah tuan-tuan, tentang orang berjalan ke masjid. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Nabi kata apa tuan-tuan? Seseorang hamba tu tuan-tuan, bila dia keluar dari rumah, man tatahhara fi baiti, orang yang ambil wuduk kat rumah. Tapi ada syarat tuan-tuan. Lepas ni tuan-tuan ambil wuduk kat rumah, tuan-tuan kena ambil wuduk kat rumah. Walaupun rumah tuan-tuan depan masjid je, walaupun rumah tuan-tuan sebelah masjid, ambil wuduk kat rumah. Yang pertama supaya bil air masjid tak melambung. Pasal pun bil air tinggi tuan-tuan. Pasal tuan-tuan tu pakai air masjid, jadi air masjid tu untuk emergency boleh. Tuan-tuan ambil wuduk siap, tapi ni tuan-tuan tergentuk nak ambil wuduk nak isyak, tu lain cerita, tu tak ada hal tuan-tuan. Jadi maknanya yang pertama, man tatahhara fi baitihi, seseorang itu ambil wuduk siap-siap di rumahnya. Summa masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia berjalan ke rumah Allah. Kalau rumah dekat jalan, tapi kalau rumah jauh, kalau ustaz malam ni datang jalan tak sampai tuan-tuan, maknanya sesuai lah. Orang dekat jalan kaki, orang jauh naik motor, naik kenderaan, boleh, tak ada masalah. Apa tujuan dia datang masjid? Liyaqdiya faridatan min faraidillah, semata-mata untuk sembahyang fardu, subuh ke, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak, mana-mana sembahyang di bawah tu tuan-tuan. Ambil wuduk kat rumah, pergi ke masjid, kemudian tujuan dia untuk solat fardu, solat fardu tuan-tuan. Kemudian apa tuan-tuan? Dua langkah dia, kanan khutwatahu, dua langkah dia tuan-tuan. Langkah yang pertama, langkah pertama tahudu khati'atan. Langkah pertama tuan-tuan, Allah hapuskan dosa. Langkah satu Allah hapus dosa. Langkah kedua, wal ukhra, yang satu lagi apa tuan-tuan? Tarfa'u darajatan. Langkah pertama hapus dosa, langkah kedua naik darjat. Langkah pertama maknanya tuan-tuan berlangkah berapa jauh. Sebab tu orang yang duduk di masjid, dekat masjid, habuan dia kurang. Dia dapat habuan dia datang masjid cepat. Dia boleh tolong bersih-bersih apa semua sebagainya kan. Orang jauh datang lambat, tetapi dia dapat kelebihan langkah dia banyak. Sebab tu tuan-tuan, pernah kita tengok ada orang tuan-tuan tinggi lambat, jauh ustaz dia tinggi tuan-tuan, tapi jalan langkah kecil. Kita tanya, kenapa langkah kecil? Rupanya dia kata sebab dia dengar hadis tadi. Pasal lagi banyak langkah, lagi banyak dosa dihapus, dan lagi banyak darjat diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa tuan-tuan? Kesimpulannya semua benda yang boleh. Kesimpulannya kita kena hijrah tuan-tuan. Hijrah ibadah
daripada biasa-biasa kepada luar biasa. Contoh surah pertama tadi, ya, baca surah Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu selepas Fatihah. Solat apa tuan? Pada maghrib kita dah baiki dah. Ya. Kemudian apa lagi di hujung ni paling tengah-tengah tu dah banyak dah. Hujung apa tuan? Ya, ambil wudu kau masih siap. Bila tuan ambil wudu kau masih siap, tuan dah boleh solat sunat wudu di rumah. Ya, tuan ambil wudu di rumah, solat sunat wudu di rumah. Kemudian tuan mau start kereta, start motor datang masjid. Ya, masuk masjid kalau belum masuk waktu maghrib, tuan boleh tahiyatul masjid. Tuan boleh tahiyatul masjid. Ya, tapi kalau tuan-tuan apa kita bagi macam zuhur contoh kan, ya, tuan boleh tahiyatul masjid zuhur. Azan tuan jawab azan. Habis azan baca Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baru jawab Allahumma rabb hadhihi tamati tamam selesai. Kemudian tuan boleh bangun qabliyah zuhur. Boleh 4 rakaat tuan. Jangan 2 lagi lah. Ya, dulu-dulu kita buat 2, sekarang kita dah tahu buat hijrah lah tuan. Ya, hijrah ibadah kita, hijrah minda kita. Bahawasanya tuan-tuan, ya, ibadah sunat inilah yang boleh naikkan darjat kita tuan. Ya, termasuklah zikir-zikir. Zikir-zikir ni kena mula banyak sekali tuan. Ya, jadi kalau imam, ya, lepas maghrib, lepas isyak, lepas subuh, imam panjang sikit zikir, tuan-tuan jangan cabut. Tuan-tuan tunggulah kejap. Ya, Ustaz bagi yang terakhir tuan-tuan, ibadah apa ni tuan. Tuan-tuan, bila kita solat, imam bagi assalamualaikum, assalamualaikum, ya. Kemudian istighfar. Selagi tak habis 10 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Tuan-tuan, paling kurang lepas maghrib, lepas maghrib dan lepas subuh, tuan-tuan jangan bangun, tuan-tuan jangan tukar kedudukan. Para ulama dulu tuan-tuan, para sahabat bersama. Ya, selagi tak ambil 10 kali, terutamanya maghrib dan subuh. Ya, tuan-tuan duduk macam tasyahud akhir tu tuan-tuan. Ya, astagfirullah, 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 rekah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Paling rekah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 10 kali tu tuan. Lepas 10 tu baru tuan-tuan nak tukar, nak duduk berselila ke, nak bangun ke, kejap je tuan-tuan. Kejap je salat. Lama ke? Tak lama tuan-tuan. Kejap je. Istighfar 3 kali. La ilaha illallah, ya, istighfar 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam. Baca pendek tuan-tuan. Ustaz tuan-tuan dengar saya baca pendek je. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Paling pendek tuan-tuan. Kemudian apa lagi? Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Lepas habis 10 baru kita ubah tempat. Kalau imam pandang ke kiri atau pandang ke kanan, dua-dua dah. Pandang depan pun boleh. Nabi ni tunjuk tuan-tuan package habis dah. Ya. Ketika Nabi jadi imam, Nabi duduk di Masjid Nabawi, rumah Nabi sebelah sana. Sebab tu Nabi selalu kana aksaru, ya, apa ni Nabi ni, ya, kana yarsarifu ila shimalihi inda iqamati di Madinah. Nabi kalau duduk di Madinah, biasa Nabi habis solat, Nabi suka pandang ke sebelah kalau sekarang sebelah kanan lah, sebelah kiri tuan-tuan. Ya, Nabi menghadap ke rumahnya tuan-tuan. Ya, itu biasa. Kadang-kadang Nabi menghadap ke sebelah kanan, sebelah kiri. Kadang-kadang Nabi menghadap. Para sahabat kata, karena Rasulullah SAW, ya, apa ni begitu bagi, ya, bila salatan, ketika Nabi dah selesai solat, aqbala alaina biwajhihi. Nabi hadap tubuhnya pada kanan pun boleh, kiri pun boleh, apa ni menghadap tu pun boleh. Semua tu Nabi tunjuk. Ya, kita kena amal lah. Paling kurang tuan-tuan sebagai makmum tak payah tu imam. Tuan-tuan sebagai makmum buat apa tuan-tuan? Paling kurang istighfar 3 kali. Ya, kemudian tadi apa dia? Ya, tadilah ya, kemudian 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, selepas tu tuan-tuan nak bangun ke, nak sembahyang sunat ke buat tuan-tuan. Ya, tahan kejap. Kalau tuan-tuan tak larat, tunggulah kejap. Kalau lama sangat, ya, baru kita berubah. Sebab tu tuan-tuan, sebab dalam hidup kita kena berubah daripada ibadah, zikir, amalan yang biasa-biasa kepada yang luar biasa. Sebab kita nak Allah naikkan darjat kita. Tuan-tuan, zikir-zikir ni tuan-tuan, pembeza antara orang di syurga besok. Kita tengok kedudukan orang tu lagi tinggi daripada kita. Ya, masa di pejabat dulu kita managing director, dia pion je tuan-tuan. Tapi kita tengok di syurga dia lagi tinggi. Rupanya zikir dia je tuan-tuan. Belum salat sunat, belum lagi benda-benda lain. Sedekah kita banyak, zakat kita besar, dia zakat kecil. Tapi zikir-zikir dia, sembahyang sunat dia, benda-benda tu yang menaikkan darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan yang boleh Ustaz sampaikan pada malam ni, ya.
dan 9 suku tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat. Tak ada soalan kan? Tuan-tuan ada nak tanya ke? Biasa tak ada tuan-tuan. Ya, manalah tahu kau nak tanya. Tak ada, alhamdulillah. Ni seronok mengajar masjid sebab tak ada soalan tuan-tuan. Kalau kat universiti macam-macam soalan datang. Ya, sekadar tu terima kasih kepada pihak masjid, kepada tuan imam, tuan kuasa, nazir dan seterusnya. Mudah-mudahan ada manfaat tuan-tuan. Apa yang Ustaz sebut ni banyak tuan-tuan. Kalau daripada 10 yang Ustaz sebut, tuan-tuan boleh dapat 2 pun alhamdulillah. Amal tuan-tuan. Ya, sebab kalau dapat 10-10, tahun depan Ustaz tak perlu datang kan? Ya, tapi kalau tuan-tuan boleh amal 2, 8 lagi tinggal, tahun depan kita boleh ulang balik. Ya, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.